Okey, selamat datang ke Dragonclaw Night Shadow Hunter Destroyer. Sebuah rancangan di mana kita membicarakan isu-isu atau topik-topik berkaitan dengan industri seni di tanah air kita yang tercinta ini. Episod kali ini, sorry. Seperti biasa, saya Muhammad Yusof bin Jamaluddin akan menjadi pengacara anda untuk episod kali ini dan episod-episod lain. Bersama dengan anak-anak seni yang juga akan menjadi tetamu jemputan kita lah untuk episod kali ini. Saya Ahmad Zarif. Hai, saya Jaya Arifin. Dan saya Danis Mirzal. Isu kali ini kami membawakan anda tentang industri komik yang ada di negara kita dan bagaimana syarikat-syarikat atau terbitan-terbitan komik yang ada di Malaysia bertapak dan berkembang dan juga memberikan impak kepada masyarakat Malaysia. Jadi tanpa membuang masa, kita akan mulakan dengan topik yang pertama. Kita akan mula dengan salah satu syarikat atau terbitan yang begitu ikonik di negara kita, iaitu Ujang dan Apo. Ujang merupakan sebuah syarikat majalah ataupun sebuah terbitan majalah di mana mereka akan mengumpulkan ramai artis-artis ataupun pelukis yang ada di negara kita ini, pelukis-pelukis tempatan lah, untuk bersama-sama menyumbangkan khidmat, menyumbangkan tenaga dan menyumbangkan karya mereka untuk diletakkan sekali ke dalam sebuah majalah. Dan hasilnya, setiap bulan penduduk ataupun rakyat Malaysia dapat menikmati ataupun dapat melihat bagaimana artis tempatan meluahkan ataupun melakarkan kehidupan seharian mereka ataupun intipati-intipati minda yang ada dalam diri mereka untuk dijadikan bahan jenaka, untuk dijadikan tauladan ataupun untuk dijadikan sekadar bahan meluangkan waktu senggang, terutamanya kepada anak-anak muda lah. Antara artis-artis yang dominan ataupun nak dikatakan sekutu lah dengan syarikat Ujang ni ialah Sirih, Lambok, Buloh dan sebagainya. Mungkin pada zaman sekarang, pada generasi kini, mereka kurang dikenali oleh rakyat Malaysia. Namun begitu, percaya atau tidak, beberapa tahun dahulu, mereka antara artis yang sangat dikenali dan sangat dihormati oleh masyarakat Malaysia kerana usaha mereka dan sumbangan mereka kepada industri seni tanah air tidak boleh dilupakan. Bukan itu sahaja, majalah Ujang juga memberikan masyarakat Malaysia pendedahan ataupun pengenalan terhadap beberapa aspek lain yang ada di dalam industri seni tanah air. Contohnya, mereka memberikan kita sedikit pengenalan terhadap karya-karya filem dan proses pembikinan filem di dalam majalah mereka. Dan juga terdapat beberapa segmen di mana mereka menceritakan industri muzik tanah air dan perkembangan mereka yang boleh dikatakan sangat pesat. Bercakap dari sudut kesenian, majalah Ujang membawakan kita beberapa art style yang lebih lokal ataupun lebih beridentitikan masyarakat Malaysia ataupun masyarakat Melayu lah. Di mana pada zaman sekarang, anak-anak muda sangat-sangat terpengaruh dengan anasir-anasir luar, anasir-anasir timur seperti Jepun, Korea, dan anasir-anasir barat seperti Amerika dan British. Perkara-perkara ini selogiknya bukanlah perkara yang buruk. Namun begitu, Ujang mereka bertindak untuk memberikan sedikit sebanyak pengenalan ataupun sedikit sebanyak pendedahan kepada anak-anak muda ataupun apa-apa generasi, apa-apa golongan untuk mengenali lebih lanjut tentang art style lokal ataupun art style orang kita. Jadi itu saja tentang Ujang dan Apo. Seterusnya saya ingin menjemput tetamu pertama kita untuk episod kali ini. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum. Jadi hari ni untuk turn saya akan cerita pasal satu company
bernama Kadokawa Gempak Stars. So kita mesti pernah dengar kan pasal Kadokawa Gempak Stars ni. Okay, first of all, nama Kadokawa ni dia datang agak lambat sikit Jadi pada asalnya nama grup Kadokawa Gempak Stars ni adalah Art Square Group. Dia ditubuhkan pada tahun 1971 dan dia merupakan satu syarikat penerbitan majalah untuk isu-isu tentang ACG. Apa itu ACG? ACG tu Animation, Comics and Games. Okay, dalam majalah ni diorang memang tumpukan dekat isu-isu ACG lah, sama ada dalam negara ataupun luar negara. And dia bukan saja terbitkan majalah, selepas itu dalam beberapa tahun selepas penubuhan company ni, dia mula publishkan komik-komik tempatan dan juga komik-komik translation daripada luar. Okay, kita start dengan sejarah Gempak Stars. Okay, Art Square Group ni, nama lama dia lah. Art Square Group ni dia mula terbitkan majalah Gempak ni yang berkaitan dengan ICG ni pada tahun 1998, di mana waktu itu sedang mengalami recession ekonomi. Jadi diorang mula terbitkan majalah Gempak ni untuk pulihkan balik ekonomi dekat negara kita. Okay, bila nak cakap pasal recession, waktu recession ni diorang tak dapat bantuan daripada media luar. So selama 18 bulan, tak silap saya, 18 bulan diorang hanya terbitkan majalah Gempak ni tanpa, memang dari effort sendiri, tanpa bantuan dari media-media lain. Jadi bila dia dah mula berjaya, syarikat penerbitan yang tersohor seperti Karang Craft mula mengikuti jejak-jejak langkah mereka. Okay, pasal Gempak ni, pasal majalah Gempak, dia merupakan info komik. Dia macam ada komik dan ada info, dan ada juga info dalam bentuk komik. Dia macam tu. So bila nak cakap pasal majalah ni, dia tak banyak sangat sebab itulah yang kita tahu, dia cuma animation, company and games. Jadi untuk majalah Gempak, saya rasa itu saja. Dan pada tahun 2016, Kadokawa, iaitu satu company daripada Jepun, telah membeli saham daripada Art Square Group ni, dan nama mereka telah ditukar menjadi Kadokawa Gempak Stars yang kita kenali pada tahun sekarang. Okay, selepas kita beralih daripada majalah kepada penerbitan komik mereka, Gempak Stars mempunyai banyak komik-komik ikonik yang kita kenali dan kita telah baca dari kita kecil. Antara komik mereka yang paling ikonik penerbitan daripada Gempak Stars adalah Lawak Kampus daripada Keith, iaitu seorang pelukis tempatan. Dan ada juga Under 18 daripada Zin, dan juga ada lagi satu iaitu komik-komik seram daripada hasil Nizam Bachok. Untuk komik-komik mereka ni, mereka memang konsisten dalam pembuatan komik ni daripada awal lagi sampai ke sekarang. Dan pada waktu sekarang, ada satu komik yang tengah naik dan tengah famous dekat untuk budak-budak sekarang, sebab dia punya jalan cerita yang sangat menarik dan agak berbeza daripada jalan-jalan cerita komik-komik tempatan yang lain, iaitu X-Venture. Dan X-Venture ni merupakan satu komik fantasi dan action yang saya rasa sangat menarik dan saya recommend korang untuk baca. Okay, saya rasa itu sajalah daripada saya, dan majulah komik tempatan untuk Malaysia. Terima kasih saudara Ahmad Zarif atas perkongsian beliau sebentar tadi. Ya, betul, majalah komik demi Malaysia. Seterusnya, saya ingin menjemput tetamu seterusnya untuk berkongsi tentang topik seterusnya. Jadi tanpa melengahkan masa, sila. Okay, dan kali ini saya akan bercakap mengenai komik M, iaitu komik tempatan yang dibuat oleh Malaysia, dan majoriti daripada artis komik ni ialah orang Melayu. Jadi dalam komik M ni kita ada banyak CD yang menarik, contohnya macam Out of Olive, CD Aku Kau dan Dia, Aku Kau dan Hantu. Aku Kau ni dia merupakan CD yang kombinasi daripada pelbagai komik, daripada pelbagai artis yang berteraskan daripada tema komik tersebut. Contohnya macam Aku Kau dan Dia, tema dia ialah cinta. Aku Kau dan Hantu, tema dia ialah hantu. Jadi
untuk keseluruhan komik Aku Kau tu dia akan berceritakan ikut tema tu lah. Cuma ada pelbagai artis yang berbeza dalam komik tu. Tapi pada tahun 2010 ada satu komik ni, dia sangat famous sebab dia berceritakan tentang komik pendidikan dan dia ramai menarik perhatian pelajar lah, terutamanya pelajar yang sekolah menengah, iaitu komik Misi 8A. So komik Misi 8A ni dia menceritakan seorang pelajar PT3 ataupun pelajar PMR yang bernama Aizat. Aizat ni dia kurang cerdik ataupun bodoh dalam akademik lah. Jadi mak dia ni merampas segala game dia punya komik, dia punya segala objek-objek yang buatkan dia lalai terhadap pelajaran lah, untuk paksa dia belajar. Lepas tu Aizat ni dia merayu lah, dia nak balik barang dia. Dan mak dia cakap dia boleh dapat barang dia balik dengan syarat dia mesti dapat at least 1A dalam peperiksaan yang seterusnya. Jadi dia berusaha, dia cuba pelbagai cara untuk belajar, tapi tak dapat pun. Sebab dia tak tahu cara belajar yang betul dan dia tak suka belajar, dia tak minat langsung pasal akademik. Sehinggalah satu hari ni dia bertemu dengan Zahid, iaitu seorang pelajar yang cemerlang dekat sekolah tu untuk tingkatan 3. Dia setiap kali periksa dia akan memang dapat straight A lah. So yang Aizat ni dia merayu kat Zahid supaya ajar dia macam mana untuk belajar, cara untuk dapat A, at least 1A. Jadi dia belajarlah dengan Zahid. Pada mulanya dia belajar hanya untuk dia dapatkan dia punya game, dia punya komik saja. Tapi lepas dia dah berjaya dapat 3A dalam peperiksaan yang seterusnya, dia rasa dia nak dapatkan, dia nak capai lebih lagi, iaitu mencapai 8A dalam PMR. Jadi itu kisah yang pertama, iaitu Misi 8A. Dan kemudian pada tahun 2011 komik ini diteruskan kepada Misi 10A. Dan Misi 10A ni menceritakan kisah Zahid dan Aizat ketika mereka berada di MISM Alor Gajah. Tapi komik ini lebih kepada kisah Zahid berbanding kisah Aizat. Dan komik ini dia mempunyai pelbagai siri. Selain Misi 10A ada Misi 10A Plus, Misi 4 Flat, Misi 4 Flat X, Misi Kimia, Misi Kira. Sebab dia bukan sahaja menceritakan tentang Zahid dan Aizat, cuma mereka ada menceritakan tentang watak lain selain pada watak Zahid dan Aizat. Contohnya macam Kimi, Fizi dan juga Mat, iaitu kawan yang mereka jumpa ketika di MISM Alor Gajah. Jadi setiap daripada 3 orang ni, diorang ada komik yang tersendiri. Macam Mat, Misi 4 Flat dan Misi 4 Flat X. Kimi, Misi Kimia. Dari seorang Fizi, dia komik pasal misi fizik dan juga misi angkasa. Dan komik ni siri ni masih lagi berterusan sehingga sekarang 2022. Cuma production dia agak lambat sebab mereka tengah masih mengembangkan jalan cerita untuk watak-watak ini. Jadi itu saja untuk komik M. Itulah kisah daripada komik M. Diharapkan sesiapa saja yang mula menceburi dalam bidang pembacaan komik M dapat terinspirasi daripada karya-karya mereka. Baiklah, seterusnya tetamu kita yang terakhir, last but not least, dijemput untuk membicarakan topik beliau. Alright? Jadi, saya akan membicarakan tentang topik terakhir kita pada hari ini, iaitu sebuah industri animasi Malaysia yang juga telah menyumbang kepada industri komik di Malaysia, iaitu Animonstar Studios, yang juga kini dikenali sebagai Monster. Pada awalnya, remaja semua tahu tentang Monster dan dua animasi dia yang paling terkenal, iaitu Boboiboy dan Mekamato. Jadi, pada awalnya Boboiboy ni hanya terdapat dalam bentuk animasi dan kemudiannya diwujudkan di dalam bentuk komik. Jadi untuk Boboiboy Galaxy, ceritanya telah diperbaharui dan karakter-karakternya telah menjadi tua sedikit supaya remaja-remaja dapat mengaitkan diri mereka dengan karakter-karakter tersebut. Dari segi komik pula, komik untuk Boboiboy Galaxy telah ditambah baik berbanding komik-komik Boboiboy sebelum kemunculan Boboiboy Galaxy. Untuk Boboiboy Galaxy musim kedua, komiknya dikeluarkan dahulu sebelum animasinya dikeluarkan. So, ini kita dapat nampak seperti gaya-gaya komik di Jepun, iaitu manga. Manga dikeluarkan dahulu sebelum animasinya
dikeluarkan secara rasmi. Selain itu juga, Boboiboy Movie 1 dan Movie 2 juga mempunyai komik diorang yang istimewa yang hanya terdapat di Popular. Jadi bagi Boboiboy Galaxy musim kedua, masih ramai tidak tahu tentang jalan ceritanya kerana ramai yang tidak mahu membeli komik dan ingin menunggu sehingga animasi penuh mereka keluar. Jadi, sinopsis ringkas untuk keseluruhan komik Boboiboy Galaxy musim kedua adalah Boboiboy, iaitu karakter utama cerita ini seperti yang semua tahu, ingin mendapatkan kuasa tahap ketiga seperti yang telah ditunjukkan di dalam Boboiboy movie kedua oleh satu antagonis iaitu Retaka. Jadi untuk mendapatkan kuasa tahap ketiga, Boboiboy meminta dorongan Tok Kasa untuk membantu dia mendapatkan kuasa tahap ketiga. Jadi perkara pertama yang dia buat adalah pergi ke planet Limbara untuk dapatkan benih Oakwat supaya dia dapat mendapat kawal kuasa tahap ketiga dia. Jadi selepas cerita itu berterusan dan berjalan, kuasa tahap ketiga pertama yang telah ditunjukkan adalah kuasa Boboiboy Beryong. Tetapi kuasa itu tidak dapat dikawal oleh Boboiboy kerana dia belum makan benih Oakwat tu. Situasi di mana Boboiboy Blaze dan Boboiboy Ice hampir bertukar menjadi tahap ketiga dan dibatalkan oleh Fang telah membuat ramai pembaca komik kecewa dengan Fang dia. Tapi tidak mengapa, itu adalah tindakan baik daripada Fang. Jadi, pada bahagian terakhir Boboiboy Galaxy musim kedua, di dalam komik ni, kita dapat tengok di mana orang-orang tertinggi daripada planet Gulatan, planet Lindara, planet Bajugan, planet Limbara dan juga Tapops membuat satu perjanjian untuk melindungi galaksi satu sama lain, untuk menjaga keamanan galaksi daripada ancaman-ancaman seperti Retaka. Tetapi, sesuatu yang tidak dijangkakan berlaku, iaitu di mana Puteri Kiratna membelot kepercayaan orang-orang tertinggi daripada planet-planet tersebut dan juga orang-orang Tapops. Dan juga, Puteri Kiratna telah mencuri kuasa halilintar Boboiboy untuk mendapatkan kuasa Voltra dan bertindak untuk menarik semua galaksi supaya berada di bawah jajahan planet Gulatan. Akan tetapi, Boboiboy dan rakan-rakannya sempat memakan buah Oakwat tersebut dan akhirnya berjaya mengalahkan Puteri Kiratna dan sekutu-sekutunya dan mengembalikan keamanan galaksi semula. Jadi, Boboiboy tahap ketiga yang kita dapat nampak pada akhir isu komik ini adalah Boboiboy Rimba. Jadi, pada mereka yang belum membeli komik Boboiboy isu 1 hingga isu 27, sila beli di official Monster Shopee ataupun di kedai-kedai buku seperti Popular di Malaysia ini untuk memberi sokongan kepada industri komik di Malaysia ini. Seperti ini. Saya dah beli, bila lagi giliran anda, mari sama-sama kita menyokong industri komik di Malaysia ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tetamu kita yang terakhir. Sedikit iklan di situ ya, tapi tak apa. Begitulah dia episod untuk kali ini. Dan saya harap saya harap pendengar atau penonton dapat sedikit sebanyak belajar tentang industri komik di negara kita. Itu saja untuk episod kali ini. Saya Muhammad Yusof dan majulah seni untuk negara. Sekian, terima kasih.